Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita mula je ya, kita mula sebab kita dah rekod. Tajuk hari ni kita nak pergi kepada tajuk 9 tingkatan 4. Penyelesaian segitiga. So saya baca buku tadi, dia ada 4 subtopik. Yang pertama, petua sinus. Petua sinus ke sinus? Kemudian 9.2 petua kosinus, 9.3 nak cari luas segitiga, dan tajuk 9.4 ni aplikasi gabungan ketiga-tiga sekali lah. Okay, dia gabung sekaligus antara subtopik 9.1. Jadi soalannya menjadi tahap tinggi lah. 9.2 dan juga 9.3. Okey, setiap subtopik ni dia memang bagi rumus. Contohnya rumus 9.1 adalah rumus nombor 38, manakala tajuk 9.2 petua kosinus adalah rumus nombor 39, dan tajuk subtopik seterusnya 9.3 diberikan oleh rumus nombor 40. Maksudnya soalan ni ada rumus dan kita kena faham konsep supaya kita boleh jawab dengan jelas. Okey, sebelum kita pergi lanjut kepada soalan, Madam, tulis dulu bentuk-bentuk yang kita boleh buat supaya kita tak tersalah faham. Okey, yang pertama katakan saya ada segitiga. Sudutnya bukan 90 darjah lah biasanya. Kalau dia bagi 90 pun tak salah. Okey, contohnya saya buat macam ni lah. Okey, saya ada segitiga. Dan kita cuba mematuhi rumus. Okey, kat sini contoh nyuruh A besar. Okey, di sini huruf B besar. Yang ini huruf C besar. Kita tulis huruf besar tu, kita tulis huruf besar kerana kita nak cerita pasal sudut. Sudut, jadi kita guna A besar. Sini adalah sudut C, sini adalah sudut B. Bukaan sudut ni umpama macam berbola mata. So setentang dengan dia, ini adalah A. Sama dengan diberi dalam soalan. Okey, kemudian mata di sini pula menunjukkan di sini adalah panjang B. Kemudian mata di sini menunjukkan ini adalah panjang C. Kesemua data-data ni akan diberi dalam soalan dan kita bijak. Kita kena bijak menggunakan rumus supaya kita faham bahawa soalan yang nak tanya dalam AdMath ni bukannya secara berasingan. Dia bukan tanya 9.1, dia bukan tanya 9.2, dia bukan tanya 9.3. Sebenarnya soalan SPM merupakan tajuk 9.4. Dia gabung antara kuning, biru dan juga pink. Jadi ini saja nota untuk tajuk 9. Dia pendek saja. Dia ada nota, dia ada rumus. Okey, nota yang ini kalau saya boleh buat warna kuning, 9.1, rumusnya 38. Kemudian tajuk 9.2, warna biru, rumusnya pun warna biru. Kemudian tajuk 9.3, saya buat warna pink, dekat sini pun warna pink. Okey, ada petua dan ada rumus diberi semasa peperiksaan. Okey. Kemudian tadi Madam sentuh tentang
kalaulah di sini adalah A besar, setentang dengannya adalah panjang A. Kalau nilainya adalah B besar merujuk kepada sudut, panjangnya adalah B setentang dengan matanya. Okey, kemudian katakan ada warna hijau menggambarkan sudut C, setentangnya adalah panjang garisan AB. Iaitu kita kena faham konsep asas kepada soalan ni. Okey. Barulah kita boleh pergi, kalau yang nak snap nota ni boleh snap dulu, boleh print screen or saya boleh tolong print screenkan untuk awak. Sebab kalau saya baca nota ni memang ini saja nota ringkasnya. Okey, saya tolong printlah ke awak ni. Saya post dekat WhatsApp group supaya senang nak study. Pendeknya, nota pendek tu je. Okey, saya post kejap. Kalau tak post tak ingat nanti. Okey, yang mana dah ready boleh tengok soalan dahulu. Sedikit hujan di Kelantan ni. Tu ada gambar payung kat bawah tu. Sekejap dia slow sikit line. Semua loading tu Saya post kat sini lah. Okey, saya sambung. Okey, sekarang kita nak buat soalan tahun 2011. Kalau zaman dahulu, 2011 ni zaman dulu-dulu, dia tak ada ruang untuk kita menjawab soalan, awak. Dia tak ada ruang. Dia memang kena jawab dalam kertas lain. Zaman awak ada soalan, ada ruang kosong. Ada soalan, ruang kosong dan awak kena hantar booklet, buku jawapan tu dekat pemeriksa. Yang ini dulu kita hantar kertas kajang. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, perhatikan betul-betul. Okey, Meda cuba guna pen warna merah supaya senang kita nak tengok ya. Okey, Raja menunjukkan segitiga P, Q, R. Dia memberikan segitiga yang luas. Okey, dia beri segitiga yang luas. Jadi sebelum Madam dah conteng-conteng ni, Madam ingat Madam kena copy dulu gambar rajah ni supaya boleh guna lepas ni. Okey, itu best yang mengajar guna laptop ni, boleh copy-copy. Kalau mengajar guna papan putih, lenguh juga. Okey, so saya jawab di situ dulu Okey. So segitiga P, sekejap dia hang sekejap. Baru puji laptop. Sekejap, dia scene tu, dia berpusing-pusing sekejap Dia scene sekejap. Ataupun saya cuba tutup apa-apa yang ada di sini. Oh, tak ada dah. Saya dah tutup semua dah kot. Okey, saya try Okey. Segitiga PQR, dia tengok yang luar. Yang ini dia tak tengok. Okey, yang ini dia tak tengok. Dia tak tengok. Cantik pun. Dia tak tengok. Dia tengok yang luar saja. PQR, lepas tu dia ada cerita pula yang saya padam tadi. Ada dua. Okey, kemudian dia bagi maklumat. Sudut di atas ni, yang ni dia bagi 87.95. Okay, dia bagi. Kemudian jarak P kepada Q dia bagi 10. P kepada R. Okay, P kepada R dia bagi 12. TQ. Okay, T kepada Q yang saya padam tadi. Okay, saya padam tadi ni. Okay, jaraknya dia kata 7. Tapi dia tak tulis. T kepada Q dia tak tulis. Jadi kita kena tulis. Di sini 7. Di sana pun 7. Dia make sense sikit
Kalau kita buat mat. Oh, kaki dia sama. Okey, kaki dia sama. Sana 7, sini pun 7. So, soalan pertama dia nak suruh kita cari sudut PQR. Sudut, salah Sudut PRQ. Dia nak tahu sudut kat sini. Dia nak tahu sudut dekat sini. Okey. Jadi maklumat yang saya ada sekarang, maklumat yang saya ada sekarang, saya padam dulu yang tengah ni sebab saya ada sudut yang itu saja. Maklumat yang saya ada ialah saya ada satu sisi sisi saya ada semua. Cuma sekarang saya nak cari sudut yang ini yang saya buat warna biru sekarang. Jadi saya boleh guna mana-mana rumus. Contohnya saya nak guna rumus sin. Rumus sin, so kalau sini warna biru R, yang ini akan menjadi R kecil. Di sini akan menjadi Q kecil. Jadi saya akan memilih Q kecil per dengan sin Q besar. 87.95 darjah. Okey. Bersamaan dengan nilai R kecil per dengan sin R besar. So saya guna petua 9.1 kerana saya nak mencari sudut. Dan saya ada nilai Q, saya ada nilai R. Okey, sebelum apa-apa ada nak tanya ke kenapa saya guna rumus ni ke apa ke? Ada soalan ke? Tak ada Okey, so nilai Q saya dah ada. Nilai Q tadi 12 per dengan sin 87.95 darjah. Nilai R pun ada 10 per dengan sin R dan soalan nak nilai sin R ini. Jadi saya akan tukar yang ini pergi ke 12 dan 12 yang akan turun tempat warna biru. Jadi kita akan dapat sin R sama dengan 10 darab dengan sin 87.95 dan saya bahagikan dengan 12. Okay, and then kita tekan je kalkulator. Okay, kita tekan je kalkulator. Okay, kita buat per kat situ. 10 sin 87.95 per dengan 12. Jadi saya dapat jawapan dalam radian. Okay, so sin R sama dengan 0.8328. 0.8328. Kalau saya nak cari R, saya kena pindahkan sin di sini. Dia jadi arc sin. Songsangan sin. Dan kita masukkan 0.8328. Okey, cara nak tekan kalkulator. Arc sin. Caranya tekan shift, tekan sin. Dia jadi sin kuasa negatif 1. Masukkan 0.8328. Jadi sudutnya ialah 56.39 darjah. Okey, nilai sudut R ialah 56.39 darjah. Dah dapat sudut kawasan berwarna biru. Okey, mari dah buka kepada soalan. Silakan. Okey je. Okey. So kita dah jawab soalan cari sudut PRQ yang saya buat warna biru tadi di sini. Dah dapat dah. 56.39.
Seterusnya, dia tanya tentang panjang dalam cm garisan T kepada R. Okey, kawasan T kepada R. So, madam akan padam garisan yang madam padam tadi ni. Okey. So, sekarang ni dia tanya kalau P kepada R 12. P kepada R 12. Tapi soalan tanya, apakah pula jarak T sehingga kepada R? Jadi bila ditanya yang itu, madam kena anggap segitiga yang luar ni tak nampak. Kalau kita nampak dia, kita jadi stres. Okey, dah tak ada dah. Madam dah padam dah segitiga tu. Okey, so tinggal yang ini saja lagi. Okey, kemudian madam ingatkan lagi sekali, panjang di sini 7, panjang di sini juga adalah 7. Sudut di sini tadi kita baru cari 56.39. Kalau kakinya sama tinggi, sudut dekat sini pun adalah 56.39. Yang ini kemahiran kita semasa menengah rendah. Luas segitiga. Sudut pedalaman segitiga. Okey. Dan madam nak bagi tahu sudut 87 tadi adalah sudut semua. Tapi madam dah padam. Okey, dah padam. So madam kena cari sudut baru di sini. Okey, madam kena cari sudut baru di situ. Okey. Untuk sudut baru di situ, satu segitiga 180 darjah. Tolak dengan 56.39. Tolak satu lagi 56.39. Jadi sudut di puncak itu ialah 67.22. Sudut kat sini 67.22 darjah. Okey, madam buka dulu soalan. Kok nak bertanya sesuatu, silakan. Boleh faham ke cara madam cari sudut? Boleh. Okey, kemudian madam mesti pelajar kita nak cari warna pink dan mata yang memandang pink tadi sudut 67.22. Sebab itu madam mencari sudut itu. Selepas dapat sudut itu, warna pink ini akan menjadi Q yang kedua. Tadi dah habis dah Q yang tadi, madam dah tutup buku dah. Dah tutup buku dah, yang ini tutup buku. So Q yang itu kita perkan dengan sudut yang memandangnya. Sin 67.22 darjah. Sama dengan, kita boleh pilihlah mana-mana sebab dia sama saja. 7 per dengan sin 56.39 darjah. Okey, oleh kerana soalan tanya nilai yang warna pink tu, yang warna pink sekarang madam represent sebagai Q. Jadi madam tinggalkan Q seorang-seorang di sebelah kiri. Dia akan menjadi 7 darab dengan sin 67.22 darjah per dengan sin 56.39 darjah. Kita tak boleh potong sin dengan sin tu. Kita kena guna kalkulator. Okey, so kita buat pecahan. 7 sin 67.22 per dengan sin 56.39. So, madam dapat jawapannya. Okey. Jawapannya madam bundal tu 7.75 cm. Jadi warna pink tu ialah 7.75 cm. Okey, madam buka kepada soalan. Madam sedang menjawab soalan yang kedua. Yang warna pink pula. Panjang dalam sentimeter bagi TR, warna pink. So, madam dah dapat 7.75 cm.
Ada soalan ke nak bertanya? Sebab tajuk ni dia kena tanya, kalau tak jadi, tak jadi. Okey, dah selesai. Okey, tajuk yang mula-mula tadi ni 9.1 Madam guna, yang ini pun Madam guna 9.1. Okey, Madam nak jawab soalan warna purple pula ni. Madam nak cari luas. Cari luas adalah tajuk 9.3. Cari luas bagi P, Q, T. P, Q, T. Madam kena guna gambar rajah yang baru. P, Q, T. Okey, dia suruh Madam cari yang ini. P, Q, T. Yang warna purple sekarang. Okey, Madam nak kena cari keluasan yang berwarna purple. Yang pertama, maklumat yang kita ada tadi. Okey, kita tengok sudut. Sudut. Tadi kita dapat sudut dekat sini daripada pengiraan sebelum ni. Kita dapat di situ 56.39. Jadi kita boleh cari nilai di sini sekarang. Nilai Madam buat warna merah ni sekarang. Sebab kita tahu luas, kita tahu sudut segitiga adalah 180 darjah. So sekarang ni Madam buat 180 darjah. Madam tolak yang puncak. Madam tolak yang puncak 87.95. Kemudian Madam tolak dengan 56.39. Balance-nya adalah, okey, balance dekat situ betul ke 80 lebih, Wak? Bukan 86. Sekejap, saya kira tadi bukan 86. Sekali lagi, kita baca maklumat sekali lagi. Sekejap, saya fikirkan satu maklumat. Sepatutnya luas ni tambah luas ni tambah luas ni 180. Tapi dia nampak macam pelik sekejap. Saya double check. Kalau ikutkan yang saya kira tadi dapat. Okey, saya buat yang mana yang ada dulu. Nilai kat sini 7. Okey, nilai kat sini tadi kita dah kira dapat 7.75. Situ 7.75. 12 tolak 7.75. So tinggal lagi baki 4.25. Sini 4.25. So kita ada semua nilai. Kat sini sudut T, yang ini adalah T kecil. Di sini adalah sudut untuk P. So sini adalah P kecil. Sini adalah Q kecil. Okey, sekurang-kurangnya saya kena ada satu sudut. Satu sudah memadai sebab rumus untuk luas ialah 1/2 kemudian AB, rumus dulu AB sin C. Yang pertama saya nak bagi tahu, kalau A dah guna kat sini, B dah guna kat sini, huruf satu lagi tu akan ambil peranan untuk membawa nilai sudut. Semua nilai ada. So kita punya nanti kena ada nilai P, kena ada nilai T dengan ada nilai Q. Sebab sudut kita, okay, P, T, Q. Yang rumus yang dia bagi ni memang rumus general, A, B, C. Kita punya sekarang P, T, Q. Jadi kita kena decide kita nak ada sudut yang mana. Kita decide. Okey, awak pilih nak sudut yang mana? P, Q ataupun T. Yang mana senang nak dapat? Q payah.
Sebab Q adalah nilai panjang tu. Q dia bukan 87.95, bukan milik yang purple. Okay, bukan milik yang purple. Itu adalah milik semua sekali purple campur warna putih. Jadi sebenarnya kita boleh pilih sudut T kerana kita dah kira tadi nilai kat sini ialah 56.39 darjah. Dan ini merupakan garis lurus. Sudut garis lurus, kita dah belajar tingkatan 1, adalah 180 darjah. Jadi kita boleh tahu sudut T. 180 tolak 56.39. So sudutnya ialah 12361. Sudut di sini 123.61 darjah. Okey, media besarkan supaya nampak. Sudut 87.5 ni sudut daripada macam anak panah ke anak panah tu. Macam ayunan bandul tu. Sebab tu kita tak boleh guna sudut Q. Kita terpaksa guna satu je sudut. Okay, satu je sudut. Okay, tengok kita decide kita nak guna T sebagai sudut. Jadi medium punya akan jadi 1/2 sin kita dah pilih 123.61 darjah. Jadi medium tak boleh pilih lagi nilai ni. Tak boleh pilih lagi nilai tu. Medium kena pilih selain daripada nilai itu. Iaitu medium ada nilai 4.25 dan medium ada nilai 7. Faham ke cara medium buat ni? Boleh ke? Sambil-sambil medium asal awak berfikir, cara berfikir tu. So kalau nak guna 123.61, sudut pandangan mata dia 10 cm kita tak boleh guna lagi dah. So awak kena decide awak nak guna sudut yang mana yang tidak berisiko. Kalau medium cari sudut dekat P tadi, berisiko. Okay, berisiko sangat sebab kita bermain dengan banyak lagi nilai. Kalau sudut T, kita hanya 180, tolak saja. Okey, silakan yang nak bertanya, Alimah. Nak tulis pun boleh. Kat mic lah, medium. Kalau sudut Q kan, boleh ke medium kalau kita 87.95, lepas tu tolak je dengan 67.22. Nanti dapat Boleh. 67. Tolak dengan boleh. Kalau nak tolak macam tu boleh, tak ada masalah. Sebab tadi kita dah kira sudut dekat puncak yang dalam ni saja tadi, kita dah kira 67.22. Nanti kita boleh carilah nilai ujung sini, 87.95 tolak 6722. Boleh juga, bebas. Kalau awak ada sudut Q, awak tak payah guna nilai Q yang itu. Okay, dia ada pro and con lah, mana-mana boleh. Okay, kita try tengok sudut ni nanti dapat berapa. Okay, kita try. 1/2. Okay, darab dengan 4.25. Darab dengan 7. Okay, sin 123.61. Sama dengan. So, Medan dapat jawapannya 12.39. Medan tunjuk dulu. Sama dengan 12.39 cm persegi. Ni kalau Medan guna sudut T. Seandainya pelajar nak guna sudut macam Alimah kata tadi, setengah, Alimah memilih sin sudut pada Q. Sudut pada Q dia akan jadi 87.95 tolak 67.22. So sudut di situ ialah 20.73. Jadi sudut kat sini ialah 20.73. Jadi kalau Alimah guna yang itu tak boleh guna huruf nida.
kena guna huruf lain. So yang huruf lain yang tinggal ialah 10 dengan 7. Okey, kita tekan kalkulator. Setengah darab dengan 10 darab dengan 7 sin 20.73 sama dengan saya salah kat mana? Setengah darab 10 darab 7, jawapannya sama sepatutnya. Setengah darab 10 darab 7 sin. Okey, saya salah dalam tu. Saya buat 2 point. Sepatutnya 20. Kalkulator saya, mana dia pergi? Kalkulator saya kan dia sentuh-sentuh. Saya salah sini kalau perasan. Ni. Sepatutnya 20. Dia sepatutnya jawapan kena sama. 20.73. Sama dengan. Mesti dapat sama. 12.39 juga. Okey, 12.39 cm persegi. Sama saja. Okey. So dia ada pro and cons. Macam saya kata, kalau you ambil sudut Q, you kena tahu 8795 tolak 6722. Kalau ambil sudut T, awak kena tahu 180 tolak 56.39. Tambahan lagi kena cari pula nilai Q yang kuning tu. So, mana-mana yang rasa okey. Tapi saya rasa yang paling pendek jalan kerjanya ialah kita memilih sudut pada Q lebih pendek. Okey, kalau kita memilih sudut pada Q lagi pendek jalan kerjanya. Okey, saya buka kepada soalan, sila. Tajuk 9 dah habis dah, ini je tajuk 9. Kita nak memahamkan dekat soalan tu. Okey, boleh. So saya nombor 1, 2, 3 kategori mudah. Dia ada soalan panjang. Dia ada soalan panjang untuk kita. Soalan B. Okey, so tadi kita ada nilai di sini tadi 7. Nilai di sini 7. Lepas tu dia rotate dekat sini. Dia rotate dekat sini. 7 yang di sini reflect ke sana. Yang tadi kita kira dekat sini 7.75 kalau tak silap. Okay, 7.75 kalau saya tak silap. Sekejap saya tengok buku saya. 7.75. Dia putarkan di situ jadi 7.75 berada di situ. Sebab dia bagi tahu raja SQR ialah image kepada TQR. Yang ini objek, yang ini image. Itu maksud dia. Dia pantul pada garisan yang berwarna kuning ni, dia pantul. So bila dipantul ke situ, garisan warna pink tadi ni 7.75 pantul ke sana. Garisan yang warna biru ni terpantul ke sana. Itu kisahnya. Okey, ayat yang di atas tu boleh faham maksud dia? Boleh Okey, so sebab media nak padam lah ni, nak padam. Okey, nak padam sebab nak mula jawab soalan. Okey, tapi nilai-nilai tu media tulis sat. Sini 7, sini pun 7, 7.75, 7.75. Sudut pula, tadi ingat tak sudut kita kat sini berapa tadi? 70 berapa tadi? Lupa 67.22, ingat tak tadi? 67.22. Sebab nilai sini tadi 67.22. Dia putar je kat sini, sudutnya samalah. Okey. Soalan kita ialah, dia suruh kita cari panjang daripada P yang asal kepada S yang baru. Akhirnya, ya Allah.
Okey. Akhirnya menjadi satu segitiga yang baru. So soalan tanya, apakah panjang garisan biru? Ready dah? Nak jawab ni? Boleh Okey, ready? Saya akan padam garisan-garisan lain yang menyebut ni. Saya padam Tapi saya tak tahu exam you nak padam macam mana. Ini sebab saya guna laptop ni. Sanggup je padam Okey, sekarang saya nak tengok segitiga yang atas. Siapa nak tengok segitiga bawah pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya nak tengok segitiga di atas. Okey. So, kita nak cari panjang yang biru. Kita ada panjang 10. Kita ada panjang yang 7. Kemudian sudut di sini. Kalau siapa boleh bagi tahu jawapan di sini, sudut di sini berapa? Berapa sekarang sudut kat situ? Sudut semua sekali tu kita kena tambah. Undo. Okey. Kita kena tambah semua. 87.95 tambah 67.22. Mereka kena tambah semua Yang asalnya 87.95 tambah dengan sudut satu lagi tu. Satu lagi tu ialah berapa dah tadi? 67. 67.22. Jadi sudut situ adalah 15517. Sudut baru di sini ialah 155.17 darjah. So sudut saya di sini dan saya boleh cari nilai di situ. Okey. Katakan di situ Q, saya sebenarnya nak cari Q kecil. Saya nak cari Q yang kecil. So rumus mana yang sesuai? 9.1 ke, 9.2 ke, atau 9.3? Rumus mana yang awak rasa sesuai untuk saya cari dengan adanya hanya ada satu sudut. Sekarang saya ada satu sudut saja dekat sini. Tapi panjang saya ada 2. Sudut mana paling sesuai? Katakan pelajar kata rumus pertama contoh dia kata madam kita guna Q per dengan sin 155.17 sama dengan 10 per tak tahu. Sudut tak tahu pula kat sini. Berapa orang tahu sudut dekat S ni? Tahu tak sudut kat S? Kita tak tahu. Kalau nak cari, boleh. Okey. Kalau pelajar nak guna rumus ni, dia kantoi. Sebab dia tak tahu. Okey. Kalau dia nak guna petua satu lagi apa nama dia? Ada petua kat sini tadi. Ni. Siapa nak guna rumus 38, tak boleh. Okey. Sebab ada maklumat sudut. Sekurang-kurangnya kalau nak guna 38, kita kena ada 2 sudut. Jadi terpaksalah kita guna petua cos. Kerana awak perhatikan petua cos, dia cuma nak satu sahaja sudut. Tu cara nak guna. Jangan pening, mudah je ni. Cuma kena banyak latihan. Okey, so madam nak guna petua untuk tajuk 9.2 lah. Petua cos namanya. So madam salin dulu rumus asal. Rumus asal A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Kalau saya tak salah lah rumus dia. Okay, rumus cos. So kita decide sekarang siapa A, siapa B, siapa C. Okey, sekarang sudut kita
Okey, sudut kita sekarang adalah A. Okey, A. Jadi kita punya tadi ialah Q. So kat sini dia dah jadi Q kuasa 2 sama dengan S kuasa 2 tambah dengan P kuasa 2 tolak 2 SP cos Q. Saya tukar daripada rumus asal kerana huruf kita adalah PQS. Rumus asal ABC. Okey. Mata yang memandang S ini merujuk kepada 10. S sama dengan 10. Mata di sini P memandang ke sana, P sama dengan 7. Kita masukkan. Q kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 2, S kita 10, P kita 7 dan kita darab dengan cos 155.17 darjah. Okey, Q kuasa 2 sama dengan, okey, ready kita nak kira ni. 10 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 7 cos 155.17. Tutup. Ni jawapan untuk Q kuasa 2. Madam salin sekejap 276 panjang sangat. 0.0821. Jadi Q sama dengan punca 276.058081. Iaitu jawapan kalkulator ni, Madam buat square root answer. Dapatlah jawapannya 16.61. Okay, so Q sama dengan 16.61 cm. Okay, Madam buka kepada soalan. Kita memang kalau soalan bahagian kertas 2 ni memang kita sempat satu soalan je. Tapi alhamdulillah lah kita boleh cover satu tajuk 9 ni, kita cover semua. Kita tak tinggal satu pun. Tapi esok saya mungkin akan buat satu lagi latihan lah supaya pelajar mahir. Okay, silakan kalau ada soalan. Kat mana rasa pening? Tak ada. Kita sempat satu je soalan. Kalau kita sambung satu soalan lagi, dia tambah lagi lebih pada setengah jam pula. Dia kesian dekat awak nak study lah. Okay, so overall okay. Danis kata, so kita cuba lagi sebelum kelas saya besok, sebab you all cuti kan. Lepas tu hari Senin cuti pula nanti kan. You all boleh cuba dulu contoh yang saya dah buat jawapan tadi tu. Ada soalan tahun 2012. Nampak macam comel je. 2012 tu comel je. Nampak mudah je. Tetapi lepas tu dia buat C prime tu apa benda dah, nama dia saya lupa dah. Baca sangat. Tapi saya lupa. Iaitulah yang payah sikit saya nak faham tu. Zaman saya dulu tak ada. Tapi saya cuba fahamkan dah. Untuk soalan 2012 je lah. Yang lain saya tak try lagi. Sebab agak heavy juga soalannya. So soalan ni adalah soalan kertas 2. Kertas 2 ke ya? Bahagian yang pilih-pilih tu. Section, bahagian C. Jadi kalau kita mahir ni, memang senang nak dapat markah. Rumus semua bagi. Kita pilih je. Kalau sudut ada 2, petua sin. Sudut ada 1, petua cos. Luas segitiga, luas, rumus pun ada. Mudah sangat-sangat nak ingat. Okay. Awak study je guna nota saya ni. Ni je nota untuk bab 9. Pendek je. Pendek je.
Kenapa pula dia keluar ni? Saya sentuh apa? Okey, tak apalah. Ni. Pendek je. Awak buatlah kartun macam mana untuk awak faham yang sudut-sudut ni. Kalau saya dulu saya kata saya buat bulu mata lentik kat situ. Pandang. Saya guna ataupun you guna torchlight. Kalau yang mana yang nakal sikit lukis gambar torchlight kat sini. Ambil torchlight ni. You all tahu ke torchlight? Buat torchlight macam tu. Zaman you all tak ada dah torchlight ya. Faham ke torchlight saya ni? Tu torchlight lah saya lukis gitu-gitu. Okay. Kalau tak ada soalan, kita dismiss kat sini. Kita jumpa lagi besok hari pukul 8.30. Okay. Kalau ada soalan silakan. Saya nak tamatkan video rakaman supaya pendek. Ada soalan silakan.